Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-26. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-36 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله Inna naraka minal muhsinin. Dan masuklah bersama-samanya ke penjara dua orang khadam raja. Salah seorang di antaranya bertanya kepada Yusuf dengan berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memerah anggur. Dan berkata pula yang seorang lagi, sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menjunjung roti atas kepadaku, yang sebahagiannya dimakan oleh burung. Kemudian keduanya bertanya, terangkanlah kepada kami akan takbir mimpi. Sesungguhnya kami memandang dari orang yang berbuat kebaikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan perkataan ma'ahu yang bermaksud bersama dia, mengisyaratkan bahawa ketika Yusuf masuk ke dalam penjara, masuk pula dua orang lain bersamanya. Pada saat atau hari yang sama, orang pertama adalah individu yang bertanggungjawab terhadap minuman raja. Orang yang kedua pula adalah tukang buat roti ataupun tukang masak raja. Mereka berdua telah dituduh meracuni raja. Penutup ayat ke-36 surah Yusuf ini iaitu Al-Muhsinin, bermaksud orang yang pandai. Menurut para ulama, pandai di sini merujuk kepada pandai mentakwilkan mimpi. Sememangnya individu yang dinilai baik, diakui memiliki hati yang bersih serta fikiran yang jernih, dapat memahami perkara yang tidak difahami oleh kebanyakan orang. Ada kalanya dia juga mampu menangkap perkara yang tidak mampu ditangkap oleh orang lain kerana memiliki jiwa yang suci. Oleh itu, apabila mereka menggolongkan Yusuf sebagai orang yang muhsinin, mereka amat yakin bahawa Yusuf mampu menjelaskan makna mimpi-mimpi mereka. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab turut menjelaskan bahawa semasa Yusuf berada di dalam penjara, Yusuf bersikap sopan. Malah Yusuf turut bergaul dan berbuat baik terhadap tahanan yang lain di dalam penjara. Yusuf juga berdakwah dan menasihati mereka di samping menanamkan sikap optimis, iaitu bersangka baik ke dalam jiwa mereka. Dengan demikian para tahanan berasa senang dan bersahabat dengan Yusuf. Tambahan pula Yusuf mempunyai rupa paras yang menawan. Kes Yusuf juga mengandungi unsur ketidakadilan.
Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-36 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan situasi yang berlaku di dalam penjara. Terdapat 2 orang budak Raja Mesir yang turut dimasukkan ke dalam penjara bersama Yusuf. Salah seorangnya merupakan penjaga makanan, manakala seorang lagi merupakan penjaga minuman. Mereka berdua dituduh melakukan khianat dengan memberikan racun kepada tuannya. Setelah beberapa ketika berada di dalam penjara, beberapa orang penghuni penjara datang kepada Yusuf. Mereka bertanya apa yang boleh Yusuf lakukan. Maka Yusuf pun menjawab bahawa dia boleh mentakwilkan mimpi. Salah seorang budak yang baru sahaja dimasukkan ke dalam penjara itu berkata kepada kawannya agar mereka menguji pengetahuan Yusuf. Maka penjaga minuman raja berkata kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, aku bermimpi memerah anggur untuk menjadi arak. Mimpiku itu adalah amat jelas, seolah-olah aku melihatnya semasa aku bangun." Dalam satu riwayat lain, ada yang menyatakan bahawa penjaga minuman raja itu berkata, "Aku bermimpi menemukan sebatang pokok kurma bercabang 3 yang indah. Pada pokok itu terdapat beberapa tandan buah anggur. Aku memetik dan memerahnya, lalu aku berikan kepada raja." Penjaga makanan raja pula berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi menjunjung roti di atas kepalaku. Roti itu dimakan oleh burung." Ada juga riwayat bahawa orang itu mengatakan, "Saya bermimpi keluar daripada dapur istana dengan menjunjung 3 bakul roti, lalu datanglah burung-burung memakannya." Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menjelaskan bahawa perkataan "Nabi'na bita'wilih" yang bermaksud jelaskanlah takwilnya kepada kami, merujuk kepada permintaan 2 orang itu tadi yang meminta Yusuf menjelaskan apakah takbir mimpi mereka itu. Mereka bertanya apakah yang akan terjadi jika mimpi mereka itu adalah benar. Menurut riwayat Ibn Mas'ud pula, mereka berdua itu sebenarnya tidak bermimpi, tetapi mereka berpura-pura bermimpi untuk menguji Yusuf. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi mentafsirkan perkataan "Inna naraka minal muhsinin", sesungguhnya kami melihat bahawa kamu adalah orang yang pandai mentakwilkan mimpi, dengan menyatakan bahawa kedua-dua orang penjaga kerajaan tersebut mengetahui bahawa Yusuf merupakan orang yang pandai menakbirkan mimpi. Ayat ini juga dapat difahami dengan sesungguhnya kami melihat kamu daripada orang yang berbuat kebaikan kepada manusia atas dorongan fitrah, bukan kerana mengharapkan suatu balasan. Kepercayaan 2 orang itu berharap Yusuf mengenai ilmu dan akalnya digunakan Yusuf sebagai satu peluang untuk menyeru kepada tauhid serta meninggalkan berhala. Yusuf menyeru mereka kepada tauhid dengan terlebih dahulu sebelum memperlihatkan mukjizatnya yang membuktikan kebenaran atas apa yang dia lakukan atau kemukakan. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-36 surah Yusuf ini dengan menjelaskan bahawa bersama Yusuf terdapat 2 orang khadam raja yang dimasukkan ke dalam penjara itu. Salah seorang daripadanya adalah tukang masak istana dan seorang lagi merupakan pelayan khas raja. Mereka berdua dituduh berpakat meracuni raja. Oleh itu mereka dijatuhkan hukuman penjara. Salah seorang daripadanya bertanya kepada Yusuf, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memerah anggur." Seorang lagi pula berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menjonjong roti di atas kepalaku yang sebahagiannya dimakan oleh burung." Kemudian mereka berkata, "Wahai Yusuf, terangkanlah kepada kami tentang takwil mimpi tersebut. Kerana sesungguhnya kami melihatmu terdiri daripada orang yang suka berbuat kebaikan untuk masyarakat umum." Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-36 surah Yusuf ini menerangkan bahawa menurut keterangan Qatadah,
Salah seorang daripada dua orang pemuda yang memasuki penjara bersama Yusuf merupakan Saqiyul Malik, iaitu tukang hidang minuman raja. Saqil Malik. Menurut As-Suddi pula, kedua-dua orang pemuda itu dituduh menyediakan makanan dan minuman beracun untuk raja. Setelah mereka masuk ke dalam penjara, mereka berkenalan dengan Yusuf lalu menjadi rapat dengannya. Kedua-duanya sangat menyayangi dan mencintai Yusuf sehingga mereka berkata, kami sudah sangat setia akan engkau, wahai Yusuf yang baik budinya. Lalu Yusuf menjawab, moga Allah memberkati kamu berdua kerana nasib malangku sudah selalu terjadi. Siapa saja yang mencintaiku, cintanya itu selalu membawa kecelakaan bagi diriku. Saudara perempuan ayahku dahulu sangat mencintaiku, saudara-saudaraku mula tidak senang terhadapku. Aku dicintai ayahku, maka memuncaklah perasaan dengki saudara-saudaraku sehingga aku dimasukkan ke dalam peligi. Kemudian cinta isteri paduka yang mulia terhadapku menjadikan nasib aku sebegini. Walaupun begitu, mereka menjawab, meskipun kau berkata demikian, demi Allah, tidaklah kami sanggup membebaskan diri daripada mencintai engkau. Profesor Dr. Hamka menafsirkan perkataan, Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Yang bermaksud, salah seorang di antaranya bertanya kepada Yusuf dengan berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memerah anggur. Menyatakan bahawa menurut Ikramah, pemuda itu berkata kepada Yusuf bahawa dia bermimpi menanam sebutir biji anggur. Lalu ia tumbuh dengan subur sehingga berbuah. Buah yang lebat itu kemudiannya dia petik, diperas dan dihidangkan kepada raja. Menurut Hamka, pemuda yang seorang lagi pula berkata bahawa dia bermimpi menjunjung roti di atas kepalanya dan dimakan burung. Kedua-dua mimpi itu didengari baik-baik oleh Yusuf. Lalu mereka meminta agar Yusuf menerangkan kepada mereka apakah takwilnya. Dengan erti kata lain, mereka bertanya kepada Yusuf apakah maksud kedua-dua mimpi mereka yang amat ganjil itu. Sesungguhnya, mereka melihat Yusuf sebagai salah seorang daripada mereka yang suka berbuat baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-36 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-36 surah Yusuf ini menjelaskan situasi Yusuf dan para tahanan yang lain semasa mereka berada di dalam penjara. Mereka juga meminta Yusuf untuk mentafsirkan maksud di sebalik mimpi mereka. Tidak dinafikan, kewujudan dan perkembangan teknologi dan internet banyak membantu dalam menyampaikan maklumat serta ilmu pengetahuan. Dengan bantuan laman Google, adalah amat mudah untuk mencari jawapan bagi suatu persoalan. Kemunculan aplikasi media sosial juga menggalakkan lagi usaha dakwah Islam. Tidak hairanlah lahirnya ramai pendakwah yang sering kali menjadi rujukan masyarakat untuk bertanyakan soalan agama. Walaupun mereka tidak memerlukan tentang latar belakang pengajar mereka, serta sumber yang digunakan dalam menjawab sebarang persoalan yang diajukan masyarakat. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, sebahagian daripada masyarakat kita suka merujuk kepada suatu sumber yang tidak semestinya mempunyai autoriti. Mereka juga hanya merujuk kepada satu sumber sahaja, tanpa melihat kepada sumber yang lain. Malah mereka turut mengajukan soalan dan kemusykilan kepada individu yang tidak berkelayakan. Sebagai Muslim yang bertanggungjawab, kita haruslah merujuk kepada sumber yang berautoriti dan berkelayakan. Kita juga boleh merujuk kepada mereka yang pakar ahli dalam satu bidang. Contohnya, sekiranya kita ada kemusykilan berkenaan hukum hakam, kita boleh merujuk kepada mufti yang sememangnya diketahui sebagai orang yang pakar dan berautoriti dalam bidang agama. Sekiranya kita ada persoalan mengenai perubatan pula, kita boleh merujuk kepada doktor yang sememangnya mahir dalam bidang perubatan. Hal ini adalah bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Oleh itu bertanyalah kamu wahai golongan musyrikin kepada orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-36 surah Yusuf ini ialah setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa kita tidak boleh sewenang-wenangnya menuduh dan mendakwa orang lain
melakukan suatu kesalahan tanpa ada bukti yang kukuh. Umat Islam hendaklah sentiasa mencari peluang untuk melakukan kebaikan walaupun keadaan tidak berpihak kepada kita. Sebagai Muslim, kita hendaklah merujuk sebarang permasalahan kepada mereka yang pakar dalam bidang tersebut dan bukannya merujuk kepada mereka yang tidak berkelayakan dan berautoriti. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.